Okay, kita dah tengok the first two example menggunakan satu kaedah trust analogy, satu lagi menggunakan beam punya method. Okay. So kita sambung dengan the third example di mana ada eccentricity yang menghasilkan moment. Okay. The first example tak ada moment. Kalau ingat balik, kita punya example yang pertama dulu, just normal punya file cap yang kita analyze menggunakan trust analogy. Okay. So file cap trust analogy ni sesuai digunakan kalau tak ada bending moment lah berlaku pada file cap tersebut. This is our column. Okay. Kemudian kita ada file cap. Okay. And then kita ada file. Okay. Dua file contohnya. Dua file. Saya pakai ni lah. Okay, dua file. Satu file, dua file. Case yang kita buat analisis contoh pertama ialah menggunakan trust analogy, okay, yang mana berlaku daya-daya tegangan, okay. Ada compression dan ada tension. Yang ini compression, tension. Yang ini compression force and compression force. Okay. C for compression dan T untuk tension. Jadi kita evaluate T, dapat T maka dapatlah AS, reinforcement. Contoh yang kedua kita buat base kepada beam theory rasuk. Okay. Yang mana the same file ataupun the same condition. Kita ada column. Okay. Kemudian kita ada file cap. Dan kali ini menggunakan teori rasuk. Masih ada file. Okay. We still have our files. Yang mana file tersebut ialah contoh jugalah simple two file group. Okay. Okay. Dua file. Tapi kali ini akibat daya yang ini, daya bertindak. Okay. Force yang bertindak. Saya tandakan merah. Okay. Daya. Yang ini pun ada daya. Ada daya. Daya paksi saja, N saja. Dan kemudian akibat daripada daya ni, file cap ni bertindak sebagai beam. Yang mana reaction daripada file ni, okay, tindak balas daripada file ni is assumed sebagai point load yang bertindak pada file cap. Yang ni tak ada point load. File tu tak dianggap sebagai point load. Dalam contoh yang kedua, file ni bertindak sebagai pada thrust daripada kuda. Okay. Reinforcement disediakan base kepada daya tegangan T. Manakala yang ini, kali ini reaction daripada file tu bertindak sebagai point load pada file cap sehingga menghasilkan moment ataupun menyebabkan file cap ni sort of melentur lah. Dia akan bend. File cap ni dia akan bend. Due to the point load, dia akan bend ke atas. Okay. Cantilever on both side. Dan critical section untuk bending moment, kerana yang lazimnya ialah the critical section ialah pada section sini lah, bending moment ni. Jadi kita tentukan moment, determine moment. Yang ni beza dia. Yang ni menentukan moment, yang ni menentukan daya tegangan T. Yang ni to determine force T, yang ini to determine moment. Yang ni beza antara beam theory, beam dengan thrust. Thrust kita menentukan tensile force, beam theory kita menentukan moment. Okay. So daya yang datang ni daya paksi N1 saja. The third example
is where kita akan ada combination of N dengan M. Okay. Kita ada column, and then kita ada file cap. Okay. Kita ada file. Dan kali ini kita ada bending moment yang pindah pada file cap. Kita ada file di sini dan kita ada file di sini. Okay. Jadi selain daripada daya paksi, axial force acting pada file cap, ada juga nilai moment. Contoh dua ada moment tak? Ada moment kan? Ada ke? The last example. Okay. Jadi ada N dengan M. Daya paksi dan juga moment yang tindak pada cucuk. Yang ini yang contoh yang kita akan lihat petang ni lah. Example di mana terdapat moment. Kalau contoh kedua pun saya rasa ada moment kan? Ada ke? Ada kan? Ada. Ada sir. Ada moment. Tapi moment ni, moment yang dimasukkan dalam contoh kedua ni, dalam second example, ya, this bending moment ni datangnya daripada column ataupun daripada stump ni. Bending moment yang datangnya daripada analisis yang mana kita dapat contohnya bending moment diagram untuk column stump. So M yang inilah, ya. M di sini, M yang inilah moment yang sama lah ni. Di situ nilai moment yang sama. Okay. Moment yang datangnya daripada tiang, transfer kepada foundation melalui analisis lah. Okay. Melalui analisis on the column stump ataupun the file capnya stump tu yang di bawah pada ground beam tu. That portion yang menanggung moment transfer kepada file cap. Tapi selalunya tak besar lah nilai moment ni. Ya. Dan daripada situ kita dapat analisis yang ini lah. So contoh kedua dengan contoh ketiga ni something quite similar. Yang ini pun ada moment, yang ini pun ada moment. Cuma moment yang ini ni, this bending moment ni beza sikit. Sebab bending moment yang ini bukan disebabkan moment transfer daripada column. Sebaliknya moment yang due to eccentricity. Contoh dia, kita ada file cap, ni from plan view, pandangan plan view. Ni kita punya plan view. Okay, center line, kita ada center line file cap contohnya. Dan ni center line dia, in this direction. Yang ini in this direction. Okay. Let's say dalam contoh lah, dalam contoh ditunjukkan bahawa dah dibuat filing. Ya. Filingnya ada 6 tak silap saya. Okay. 6 filing. Okay. 6 ataupun 4 ataupun 5 tak kisahlah. Just nak fahamkan problem yang kedua ni. Okay. So example yang kedua ni kita ada filing. It so happen that filing ni semua tepat, exactly pada kedudukan yang sepatutnya. Yang eccentricity bukannya filing tapi column dia. Column dia sepatutnya di sini. Okay. Sepatutnya should be position column tu sepatutnya di sini. Center column dengan center file tu sama. Tapi sebaliknya apa yang berlaku ialah column dah shift. Okay. Dia dah shift, okay, ke slightly different position. Column tu dah shift. Center column tu dah bukan lagi duduk di tengah-tengah center of the file cap, tapi column tu dah berubah tempat. Kolom yang berubah ataupun beralih kolom yang beralih. Bila kolom beralih bermakna kalau kita tengok daripada cross section, from cross section, ini kita punya file cap. This is our file cap.
Saya guna warna lembut sikit lah. Ini pile cap kita, cross section. Kemudian yang ini kita punya pile. This is my pile. Line pertama, line kedua, line yang ketiga, cross section cross section file ni. Kolom dia, oleh kerana kolom tu dah one side, they shifted one side, jadi daya paksi dia sekarang ni merujuk kepada center sini. Dia bukan center pile cap lagi dah. Daya paksi bertindak di sini. Daya paksi N. So N is acting di sini yang menyebabkan berlaku kesipian. Ada eccentricity antara antara center pile cap ni, center pile cap dengan daya paksi. Center pile cap, center pile cap di situ, maka berlakunya nilai kesipian di sini. Daya tak tepat pada center of the pile cap tetapi daya bertindak pada kesipian. Akibat daripada kesipian ni, daya N ni bertindak pada kesipian. Due to this, maka timbullah bending moment. In this direction lah. Dalam arah ni, timbullah M. Jadi sekarang ni kita melihat M ni, this value of M due to eccentricity, yang mana M ni bersamaan dengan N times E lah, daya darabkan dengan eccentricity. Kita ada daya N, kita ada eccentricity, maka moment dia ialah force times eccentricity. So sekarang ni moment juga, tapi moment punca dia lain. Kalau the second example, moment dia datang daripada analysis of column ataupun column stub. Okay. Sini kita ada M, sini kita ada M bagi 2, contoh dia, M over 2. So nilai M over 2 ni lah yang kita gunakan sebagai moment yang bertindak pada tiang, pada pile cap. Okay. So moment yang ini, source dia lain, sumber dia lain. Moment contoh ketiga ni, source dia datang daripada eccentricity, kesipian. Dalam contoh ketiga, kesipian yang berlaku adalah pada kolom. Okay. Kolom yang shift. Sepatutnya kolom di line hitam ni, tapi dah dianjak ke sebelah kanan ni, menyebabkan daya paksi pun akan teranjak. Okay. Daya paksi teranjak sehingga menimbulkan kesipian, eccentricity, dan this eccentricity darabkan dengan daya N, daya paksi, akan menimbulkan moment. Okay. So dia masih lagi moment, sama dengan contoh kedua, bermakna pile cap yang ada daya dengan juga moment, cuma the source of moment tu berbeza. Yang ini due to eccentricity, contoh ketiga. Contoh yang kedua tu, moment tu datangnya daripada, ya Syami. Okay, Syami ada angkat tangan? Sir, yang moment due to eccentricity ni dia just untuk beam theory Thrust theory tak termasuk ah. Okay. Bila berlaku moment, thrust analogy tak boleh ambil kira. Oh, okay. Thrust theory ni zero moment. M equal 0. Sebab daya tegangan T ni, rumus yang diberikan dalam mana-mana reference pun hanya dikaitkan dengan daya N sendiri saja. Okay. NL bagi 8D, NL bagi 10D. Dia N times L bagi certain dimension. So basically kalau berlaku bending moment pada pile cap, kalau we need to consider bending moment pada pile cap, maka dengan secara automatiknya by default thrust theory tak boleh mengambil kira that moment. Hanya boleh gunakan kaedah rasuk
ataupun beam theory yang boleh absorb moment ataupun ada teori yang boleh kita gunakan untuk menggambarkan nilai moment tersebut. Okay. Sebab kalau ingat balik, kalau gunakan beam theory, okay, daya, kalau kita ingatkan balik, daya pada pile, force pada setiap cerucuk bersamaan dengan komponen axial force plus minus komponen moment. Ni teori rasuk. Kita ada axial force bahagikan dengan bilangan cerucuk plus minus moment times y over I. So dalam rumus untuk teori rasuk, memang kita ada nak kata apa ada allocation untuk mengambil kira M yang berlaku pada parket. Tapi thrust analogy tak ada. Thrust analogy, daya tegangan T contohnya untuk 4 pi group bersamaan 8 NL, N times L bagi 8D, contoh dia. Ini untuk dapatkan daya tegangan T. Daripada daya tegangan T ni maka dapatlah nilai AS bersamaan tension force divided by stress 0.87 FY. Okay. So reinforcement purely untuk tension sahaja. Zero moment berlaku pada thrust analogy. Untuk beam theory, yes, we can have daya paksi sahaja or combination of N dengan M. Okay. N dengan M, maka kalau berlaku N dengan M pada pile cap, then by secara default thrust analogy tak boleh apply. Kita mesti nak gunakan teori rasuk ataupun beam theory. Sebab tu daripada awal hari tu saya kata lebih versatile ataupun lebih elok digunakan teori rasuk, lebih fleksibel, merangkumi macam-macam kes. Moment pun boleh, bilangan cerucuk more than 5 pun boleh, tak kisah. Ya? Kalau thrust analogy, bilangan cerucuk tak boleh lebih pada 5. And then dia punya daya-daya yang bertindak pada pile cap tu hanya daya-daya tegangan sahaja. Tak berlaku moment pada pile cap. Cuma sekarang ni kita melihat kepada moment pada pile cap, tapi moment yang dihasilkan ni adalah due to eccentricity. Beza sikit lah daripada contoh kedua. Contoh kedua, moment ni dapat daripada analisis. Okay. Dianggapkan moment ni datangnya daripada analisis kolom yang ini ataupun kolom stump yang ini. Dapatlah nilai moment sini dan moment yang di bawah ni lah yang transfer. Contohlah contoh katakan nilai yang ni. Padam tak dah. Nilai ni moment ke atas ni katakan 30 pada ground floor, maka pada foundation 15 contohnya. Jadi 15 ni lah yang kita gunakan dalam contoh kedua tu, yang mana datangnya daripada analisis frame analysis ataupun subframe analysis. Contoh ketiga beza sikit sebab moment yang terhasil adalah datangnya daripada kesipian, eccentricity, ECC. Dan dalam contoh ni kolom dianggap sebagai komponen yang tak tepat, yang off center. Sepatutnya center column di sini, tapi sekarang ni center column dah beralih ke sini. Sebanyak katalah 100 mm ke 50 mm ke 70 mm ke whatever value lah. So nilai ni yang menghasilkan moment. Kalau column tu shift ke sebelah kiri, maka bending moment dia pun akan beginilah. Kalau eccentricity dia on this side, sebelah kiri. Tapi dalam contoh, tak silap saya, eccentricity ke sebelah kanan. Column tu move ke sebelah kanan, maka menimbulkan moment clockwise, dan daripada situ maka kita boleh gunakan rumus yang ini. Okay, rumus yang ini yang mana kita ada rumus untuk ataupun komponen untuk mendapatkan nilai M ataupun mengambil kira nilai M, plus ataupun negatif sebagaimana kita bincang dulu. Kalau normal pad foundation, okay, normal pad footing
yang mana kita ada column, okay. Kita ada column, kemudian kita ada footing, normal pad footing lah, pad footing biasa, dan kita ada daya paksi dan juga moment, okay. Kita ada N dengan M, mana N ni, okay. Ini daya paksi, N, dan kita ada moment berlaku. Kalau moment tu in this direction, maka kita punya stress distribution akan jadi macam ni. Lebih besar nilai dia, tegasan pada sebelah kanan ni, in the direction of bending moment ni, dalam arah moment. Kalau moment dia dalam arah in this direction, yang dikenakan applied moment in this direction, maka kita punya stress distribution will be something macam ni. Ini kalau moment anti-clockwise, maka stress distribution ni besar sebelah sini, kecil sebelah sini. Kalau clockwise moment, dia akan besar on the clockwise direction, yang ini sebelah kanan besar, sebelah kiri kecil. Okay. Jadi rumus ni pun sama, hampir samalah. Tegasan bersamaan, komponen axial force, daya dibagikan dengan luas, area, kalau normal pad footing lah, pun ada plus minus, my over I. Okay. Jadi yang mana yang bahagian sebelah kanan ni, ni semua plus. Yang mana yang sebelah kiri, dia akan minus. Kalau moment bending in this direction, anti-clockwise, maka yang sebelah sini yang positif, plus, sebelah kecil ni akan jadi minus. So the same principle applies pada sini. Kalau moment bertindak dalam arah yang hijau ni, clockwise, maka kita boleh jangkakan pile yang menanggung moment daya besar adalah pile yang inilah. Dua pile ni menanggung daya besar. Ini kena plus. Plus, plus. Okay. Left, sebelah kiri campur sebelah kanan. Yang ini minus, minus. Sebelah kiri tolak sebelah kanan. Sebelah sini Y dia kosong. Okay. Sebab dia betul-betul pada center, Y dia kosong, maka komponen sebelah yang ni tak adalah, dia cuma tinggal N bahagi N sahaja. Ini penekanan pada contoh kedua. Okay. Yang mana kolom tu beranjak ke kanan sebanyak certain mm. Tak ingat saya berapa mm. Okay. Tapi realiti sebenarnya bukan kolom yang beranjak. Okay. The actual reality di tapak, kolom tak akan beranjak sebab kolom tu kita sebut. Okay. Setting out, kontraktor akan buat setting out bangunan. Setting out bangunan ni, kolom digunakan sebagai reference point. All the columns dia akan gunakan sebagai reference point. Jadi tak mungkin berlaku kesilapan kedudukan tiang. Very, very, very rare. Okay. Kalau berlaku juga, mana kontraktor tu dia punya surveyor out lah tu. Ya. Jadi kolom tak akan berubah tempat. Based on survey punya setting out, contractor setting out, the building usually tak move. Maintain pada bearing dan juga koordinat yang dah diberikan dalam drawing. Okay. Yang eccentricity berlaku ialah pada pile ni sebenarnya. On site, the reality is not the column yang bergerak, tapi pile ni. Okay. Contohnya, pile ni pada keadaan drawing macam ni, perfect. Okay. Spacing 3 times diameter, spacing 3 times diameter, sini ke sini 3 times diameter, perfect. On site, pile dia ada yang duduk di sini, ada yang duduk di sebelah sini, ada yang duduk sebelah sini, ada yang duduk sebelah sini. Okay. Pile dia tak dapat tepat. Pile will never be accurate. Akan sentiasa bergerak-gerak. Okay. Sebab nak pile ni bukan it's quite difficult lah nak buat piling ni, sebab siapa yang pernah tengok masa intern, okay, piling rig akan tarik pile ke atas, okay, kemudian lower the pile down, kemudian ada seorang di bawah tu, dia akan adjustkan pile tu secara manual, okay, pegang di bawah tu, dan target dia pada bawah ke atas tanah tu dia ada marker lah, marker warna merah ke, dia dah tanda dengan cat warna merah. Dia nak pile tu, center pile dengan marker tu tepat-tepat. Selalunya tak dapat lah. Ya. Sebab dia based on manual punya proses. Ya.
Jadi jangkaan pada orang di bawah tu piler punya estimation ya. Jadi selalu yang sebenarnya bukan kolom yang berubah. Sebaliknya pile yang berubah. Tapi konsep dia masih samalah. Cuma a bit more complicated sikit lah kalau pile yang bergerak, dan kita kena tentukan pile group di mana, center of the pile group di mana, centroid of the pile group di mana. Kemudian daripada situ barulah kita tentukan daya paksi di mana, centroid pile group di mana, tentukan eccentricity, and then baru kita dapat moment. Itu kena tanya Anik dengan Yap. Kalau siapa nak belajar dengan lebih lanjut, dia kena refer kepada Anik dengan Yap. Dia orang tahulah tu. Ya. Okay. So, kita balik kepada kepada kita punya example. Ya. Kita share balik example ni yang based pada nota ni. Example 1 dah habis. Example 2 pad footing. Ni shallow foundation semua dah habis ni. Okay. Combine footing. Okay. Kemudian ada pile. Masuk pada pile ni. Masuk pada pile. Design of pile cap. Yang ni truss theory ataupun truss analogy. Kemudian yang ini beam theory. Beam theory yang contoh kedua pile cap ni. Ini ada moment. Ada moment. Okay. Jadi contoh kedua pun dah ada moment sebenarnya. 75. Tapi moment ni datangnya daripada analisis frame analysis lah. Daripada analisis frame analysis kita dapat bending moment contohnya untuk ground beam, level ground beam turun sampai level pile cap. Jadi kalau katakan sini moment dia 28 kilonewton meter at ground floor punya level, ground beam punya level, ground floor, jadi lebih kurang 14. So 14 ni lah yang kita gunakan sebagai moment yang bertindak pada pile cap ni is 14. Ini base kepada frame analysis punya result. Okay. Contoh yang keenam pula ialah when kita dah ada okay. Contoh yang keenam ni ialah bila kita ada moment juga, moment masih bertindak. Ada right? Rasa saya ada lagi satu. Sampai example 5 je, dalam teks pun sama. Oh, okay. Saya yang tersilap lah tu. Oh, I see. Okay. Jadi, saya dah agakkan ada satu lagi example yang menunjukkan moment juga tetapi due to eccentricity. Okay. Jadi, kalau balik kita kepada, kalau macam tu, kita dah habis lah kita punya pile cap. Balik kita kepada yang ini. Tapi, kena bear in mind jugalah. Ya? Mana tahu final keluar macam ni. Kan? Ya? Bermakna moment pada pile cap ni boleh sama ada macam contoh 5 tadi yang datang daripada analisis ataupun yang datangnya daripada yang ini, daripada our consideration due to eccentricity of the pile ataupun eccentricity of the column. Okay? Jadi yang ini kita punya, again saya tunjukkan, mungkin lebih nampak tadi kelang kabut sikit drawing dia. Okay. Kita tengok 4 pile group lah cukup, tak payah banyak-banyak. Okay. Kumpulan 4 cerucuk. I have my center line sampai sini. Center line of the pile cap. Kemudian saya punya center line pile cap dalam arah ni. Okay, something yang macam ni. Jadi kat mana saya tengok contoh tu? Somewhere juga tu. Saya pun tak ingat. Tapi tak apalah. Bermakna this is our column sekarang ni. Okay. Kedudukan tiang. Secara teorinya center di sini. Betul-betul center di sini. Yang ni pula kita punya, katalah saya buat sekarang ni, pile yang
square pile pula. Selalu bulat je. Ya. Sekejap. Okay. Katalah saya punya pile ni. I have 4 piles. 1, 2, okay, 3 and number 4. Tak boleh. Oh, saya kena select. Okay, ni saya punya 4 file group. Lebih kurang 4 file group. So, sekarang ni sepatutnya the column is center di sinilah. Column ni pun macam tak center je. Alihkan sikit je. Okay. Okay. Center. Okay. Column is center di situ. Sebaliknya berlaku tiang yang mana kedudukan dia, size dia sama. Dimension sama. Okay. The same dimension. Patutnya di sini. Tapi dia dah shift ke sini. Katalah sebanyak center line dia. Mana center line dia? Okay. Okay. Center line dia okay, sampai di sini center line, the new center line, sehingga menghasilkan eccentricity E in one direction lah. Dalam satu arah ni ada kesipian. Kesipian E, katalah kesipian dia 100 mm, 100 mm. E 100 mm. Okay. Daya paksi yang asal ni, daya paksi the actual N ni sepatutnya di sini. Okay. Daya paksi dia is daya paksi dia katalah N berapa square pile, size dia 300 by 300 pile. Okay. 300 square pile. Pile capacity lebih kurang 300 by 300, katalah dalam berapa Okay, katalah dalam 400. Okay. 4 to 5 lah. 4 to 5. So juga ni. 4 to 5 kilonewton. 425 pile capacity. Jadi 425 kalau kali 4 berapa? 425 kali 4 1007. So N dia saya katakanlah 1500 kilonewton. N dia 1005. Logik lah. 1500 bahagikan dengan 425 lebih kurang exactly 4. Oh, tak boleh. Tak boleh ni. Ini dah terlalu perfect dah ni. Okay. Loading 1150. Kalau 1150, 1150 bahagi 1150 times 1.05 bahagi 425. Baru 2.8, tak boleh. Saya nak lebih kurang 3.4 lah katakan. Times 4 to 5. 1445. Oh, jauh. Katakan N sekarang ni lebih kurang 1400. Ni okey lah ni. Itu 400 meter. Service load N service. N service 1.0 GK plus 1.0 KK. So bila dah ada N service 1400, kita ada eccentricity 100 mm, maka akan menimbulkan moment in this direction. Okay. Persamaan dengan N times E. Okay. So daya paksi dia bersamaan dengan 1400 darabkan dengan saya ambil the self weight is approximately 1.05. 1.05 kali 1400
divided by 425. Jadi required number of pile lebih kurang 3.5, maka provide 4 pile. Jadi apa yang kita assume sini okey lah. Dengan beban, dengan pile capacity ni tally lah. Kita punya loading, kita punya pile capacity, ini pile capacity pile capacity. Each pile size dia 300. Capacity dia 425 km. So bilangan pile dia dapatlah 3.5, maka provide 4 number of pile. Tapi oleh kerana kesepian berlaku 100 sini, maka moment dia akan menjadi lebih kurang 1,400. Saya gunakan sini 1,400. Okay. Times 1.05 untuk mengambil kira self weight. Self weight saya tak kira ni. Saya ambil kira macam tu je, 1.05. Ini pun dah cukup lah. Darabkan dengan 100 mm, 0.1 meter. Dapatlah dia punya bending moment. 1400 times 1.05 times 0.1. Ui, besar juga 100 mm. Yalah, 100 mm. 1400 darab 1.05 untuk mengambil kira self weight, dapat 1470. Darabkan dengan 100 mm. 147. 147 kilonewton meter. Itu baru 100 mm dia lari ya. So maknanya on-site ni kena jaga betul-betul ni ya. Lagi kalau 50 mm bagi dua lah. 70 plus kilonewton, 2 inci beza. Baru 2 inci offset daripada center ya. Dah 70 plus kilonewton meter. Jadi ini case ni bermakna asal-asal reka bentuk tak ada moment, tapi oleh kerana kesipian berlaku maka ada moment. Itu yang kita kena jaga tu ya. So ini yang menghasilkan moment. So sekarang ni moment di sini adalah 147 M service ya. Service punya moment ni, tukar alternate. Sebab daya saya gunakan daya service, saya gunakan self weight, saya darabkan dengan eccentricity supaya Anik dah ada dah. Awal awak masuk Anik. Oh, ramai dah. Amirah Jamal ada, Syami, Putri, Najla, Siti Maria. Next week kita dah ada test Test nombor 2. Okay. Next week test nombor 2. Hari Selasa kan? Malam. Tajuk dia ada column dan juga foundation, shallow foundation. Okay. Tak termasuk pile lah, tak termasuk deep foundation. Berapa ramai kita ada? 20 plus. Tadi 30 plus. Okay, tak apa. So, jadi yang saya nak share tadi adalah sekiranya berlaku kesipian, boleh juga ada moment. Dan moment tu bermakna due to eccentricity. Jadi sometimes soalan tu dia kata dia tunjukkan pile dengan kesipian. Kolom dengan kesipian. Bermakna kalau berlaku kolom dengan kesipian bermakna pile cap tersebut mengalami moment. Solution dia sama macam solution nombor 5, example 5. Cuma nak dapatkan nilai moment tu sahaja. Itu yang penting tu. Nak dapatkan nilai moment. Berapa nilai moment yang tidak daripada pengiraan yang saya tunjukkan tadi lah. Dari paksi times eccentricity dalam kilonewton meter, tukar eccentricity ke dalam bentuk meter. Therefore from there you boleh solve the problem. Dia sama je, cuma nak dapatkan nilai M tu. Example number 4, example number 5 tu M diberi, given M. Sometimes M is not given, tapi ditunjukkan secara tak langsung berlaku eccentricity. So bila tengok soalan-soalan atau keadaan-keadaan macam tu bermakna nilai M sekarang ni datangnya daripada kesipian, bukan directly daripada frame analysis, bukan nilai yang diberi, sebaliknya nilai yang terjadi akibat daripada kesipian ataupun eccentricity. Boleh lah, tetap lah. Akmal, tang esok kita bincang PSM, okey? Akmal dengan Wan, tapi Wan tak adalah dalam section ni, dia section lain. Ya? Baik, Doktor.
Uh, sepatutnya semalam, tapi itulah semalam kita menghormati keputeraan Agong, jadi kita cancel semua. Saya tak perasan Dr. WhatsApp tadi. Itulah. Saya pun last minute je saya WhatsApp tu. Mula saya WhatsApp pada Wan. Saya remind dia, Wan nanti bagi tahu aku lah. Agaknya dia pun lupa lah tu. Okay. So, okay. Jadi sekarang ni kita dah second half. More or less we have covered deep and shallow foundation. So sekarang ni kita buka untuk sesi Q&A. Ada apa-apa soalan? Okay. Tomorrow kita akan start on retaining wall. The last topic Dan retaining wall ni dia taklah susah sangat dari segi penyelesaian dia. Tapi dia punya solution sangatlah panjang. Dia punya solution tu panjang sangat. Dia punya konsep penyelesaian tu masih lagi menggunakan teori rasuk, beam theory. So far yang kita gunakan beam theory, semua kecuali kolom sahaja. Only kolom yang tak gunakan teori rasuk. Kolom menggunakan dia punya, kita ada combination N dengan M tu, gunakan carta reka bentuk dan kita design from there. Menentukan reinforcement daripada column chart. Tapi the rest, sama ada staircase, sama ada foundation, shallow foundation, single pad foundation ataupun combined foundation ataupun pile cap yang tak ada moment, pile capnya ada moment, semuanya berdasarkan ataupun referring balik kepada teori rasuk. Walaupun pile cap tu ada choice lah antara truss dengan beam, tapi lebih universal kita menggunakan beam theory sebagai solution untuk pile cap. Truss analogy is a quick solution provided bilangan cerucuk not exceeding 5 numbers. Nombor 2, purely axial force sahaja yang pindah pada pile cap. There is no moment, transfer zero moment. Bermakna kalaulah macam saya bincang, kita tengok tadi, pile tu sentiasa akan berlaku eccentricity. Bermakna kalau kita design di office menggunakan teori kuda, bila berlaku di tapak, bila berlaku eccentricity pile dan sebagainya, maka akan terbit moment, then kita in trouble. Because kita design with zero moment, sekarang ni dah ada eccentric moment. Moment yang saya mention just before kita break tadi, yang mana M is equals to axial force times eccentricity. Yang ini kita refer to as eccentric moment. Momentnya yang timbul akibat daripada kesipian. Okay. The initial moment yang example 5 is moment yang from frame analysis. Itu bukan eccentric moment, tapi moment daripada kolom transfer kepada pile cap ataupun transfer kepada pile group ataupun pile tu. Eccentric moment is something yang on-site punya problem di tapak, di mana akan berlaku eccentricity. Dan eccentricity ni bukan kolom yang eccentricity, tapi pile tu sendiri yang akan eccentric. Okay. Dan rumus yang kita gunakan kalau ikut pada contoh textbook lah, daya pada cerucuk bersamaan komponen axial force plus minus komponen moment, dan usually komponen moment ni di tapak due to eccentricity yang ni akan ada dua. Okay. Satu lagi komponen moment. Yang ni komponen daya paksi. Yang ni komponen contoh moment dalam arah X. Yang ni komponen moment dalam arah Y. Yang ini is the complete equation yang digunakan under all condition yang mana berlaku moment dalam in both direction. Moment in both direction ni bermaksud, katalah lagi sekali kita tengok
simple straightforward punya 4 pile group, ya. Kumpulan 4 cerucuk. I have my center line somewhere di sini. Okay. My center line di sini. And then my pile. Okay lah, guna warna ni pula. Guna bulat balik lah, senang. Okay. 4 pile group. Okay. Belakang sikit lah. Nampak sangat. Okay. And then ada 2 pile di sini. And another pile di sini. Sama macam ni. Something like this. Okay. Di tengah ni is my column. Column pun saya guna warna hitam pula lah. Jadi yang lazim berlaku di tapak ialah cerucuk tu, instead of kedudukannya di sini, dia akan offset. Okay. Offset to a certain position di sini. Instead of di sini, dia akan bergerak ke bawah pula kali ni. Bergantung kepada pengalaman piler tu lah. Depend a lot on the piler. Okay. Yang ini almost. Okay. Almost. Yang ini pula, saya pernah tengok drawing yang mana eccentricity ni beratus-ratus milimeter. Bukannya 2 digit punya angka, 3 digit. Eccentricity yang berlaku ni 3 digit. Okay. Jadi kalau berlaku kesipian yang macam ni, maka pertama sekali tentukan centroid, pile group punya centroid. Okay. Jadi pile group punya centroid mungkin akibat this combination of loading, katalah centroid dia somewhere di sini. Okay. Centroid baru dia. Okay. Centroid baru dia. Okay. The new centroid is here. This is pile group punya centroid, bukan pile cap punya centroid. Pile group. Okay. Pile group punya centroid somewhere di sini. So yang warna pink ni is the pile group centroid. Okay. Di sini centroid kan. Okay. Yang warna hitam ni is the centroid of the load. Load datangnya di sini. N. Dari paksi ni bertindak di sini. Tengah-tengah ni. Nilai dia. Nilai N di sini. Mana ni? Dari paksi N ni bertindak pada titik putih ni. Centroid pile group ni di sini. Pile group ni centroid dia lah. Akibat kesipian yang berlaku ni, kita dapatkan centroid baru, CG, centroid, center of gravity of pile group. Pile group. Akibat kesipian. So akan ada eccentricity in this direction, E. Akan ada eccentricity in this direction, E. Itu sebabnya akan ada 2 moment. Katalah saya ambil ni sebagai paksi X. Yang ni sebagai paksi Y. So yang ni adalah EY. Okay. Distance from paksi Y. EX, distance from paksi X. EY akan menimbulkan moment MY. Okay. Will cause bending moment yang ini. MY. Manakala EX akan menimbulkan moment yang ini. Yang X dengan MY. Itu sebabnya yang saya tunjukkan equation yang tadi, yang complete equation tadi. Okay. The full and complete equation dia ialah P daya pada setiap cerucuk bersamaan dengan komponen axial force N plus minus komponen MX plus minus komponen MY. Sorry.
Ya. Yang ini is mx times jarak y over ix. Yang ini would be my times jarak x bahagi iy. Yang ini daya, jumlah daya dibagikan dengan bilangan cerucuk. So this will be your complete equation untuk mengambil kira kedua-dua moment my dengan mx. Due to eccentricity bukan kolom, tapi sebaliknya yang paling lazim bukan kolom yang bergerak tetapi pile yang bergerak ataupun ketidaktepatan kedudukan pile atas tanah sebagaimana yang kita nak atas drawing. Drawing center dia sepatutnya di sini, tapi on the ground center dia di sini. Okay, macam mana kita tahu center dia berubah? Sebab selalunya selepas piling, habis semua piling, surveyor akan masuk balik. Dia mula surveyor masuk, tandakan point-point yang nak file lah. Kemudian bila dah habis filing, surveyor masuk balik dan ambil point yang sebenar, actual point di mana. Sebab tu kita tahu actual positionnya di sini. Sepatutnya kita nak di sini, tapi center sebenarnya di sini. Sebab based on surveyor punya drawing selepas proses filing. Surveyor akan masuk balik dan dia akan produce apa yang dinamakan di tapak tu sebagai eccentricity plan. Pile eccentricity plan. Daripada situ kita tengok berapa banyak kesipian. Lazimnya apa yang dibuat ialah macam ni. Dia akan tandakan, katakan pile bulat. Okay. Oh sorry. Saya buat yang inilah, yang kosong tengah. Okay, macam ni. Jadi surveyor dia akan tandakan pada pile ni, dia dah naik contohnya, oh sorry. Saya pakai ni lah senang. Dia dah ke bawah contohnya, sepatutnya center di situ tapi dah ke bawah dan ke kiri. Dia akan tulis, surveyor akan keluarkan drawing, dia akan tulis ni 25 mm 95 mm 95 mm 25 mm. So kita tahu pile di sini, contohnya pile yang ni ataupun yang pile di sini lah. Okay, pile sini sepatutnya center situ dah lari ke sini sebanyak 25 ke sini dan 95 ke sini. So drawing value yang inilah yang akan dikeluarkan oleh surveyor. Dia akan bagi drawing. Right? Dan from there barulah kita tahu akan berlaku kesipian dalam dua arah. Because dalam teks saja kita tengok dalam satu arah saja, tapi sebenarnya dalam dua arah ni akan berlaku movement. So kalau due to my, okay, maka pile P1 ni, katakan ni P1, dia akan negatif due to my. P2 positif. Positif ni maksud dia inilah pada my. Positif, negatif. Positif, negatif. P1 negatif, P2 positif. P3 negatif. Okay, due to my saja dia negatif. P4 positif. Okay, yang ni positif, ni negatif. Ni due to my. Kalau due to mx, okay, mx saya gunakan color yang ni lah. Mx, maka mx macam ni. P1 dengan P2 negatif. Ni negatif, sini negatif. Due to mx saja. Sebab yang ni negatif, dua ni positif. Yang ni positif, yang ni positif. So paling besar moment, daya paling besar adalah pada cerucuk mana? Cerucuk yang ni. Sebab mx pun dia positif, my pun dia positif. So n over n plus mx over y bagi ini semua plus my times x over ni dapatlah P4. So daya paling besar adalah pada P4. Paling kecil P1. Negatif, negatif. P2 positif, negatif. P3 negatif, positif. P4 positif, positif. P1 negatif, negatif. Itu kaedah dah kita gunakan. Jadi daripada sini dapatlah daya P1 berapa, kan? Dapat paling besar kita check P4 lah. Check P4. Kalau P4
less than berapa tadi? Oh tak ada dah dah padam dah. Kalau P4 less than 4 to 5, tak silap saya, pile capacity 425 kilonewton, maka okey. Walaupun berlaku kesipian 44 pile ni berlaku kesipian, tapi kalau daya paling besar P4 ni masih lebih rendah daripada 425, maka okey lagi pile cap tersebut. Ataupun cerucuk tu masih boleh menanggung beban pada hard service. Okay. Kalau paling besar P4 tu pun less than 425, which means P1 paling kecil, lagi kecil lah. P2 dengan P3 pun will be less than P4 sebab dia ada positif negatif. Ada negatif positif. Yang ni positif positif. Okay. So, paling besar P4. So check pada P4, kalau less than, gunakan equation yang ini. Okay. Then kalau P4 ni dapat nilai dia kurang daripada 425, okay, pass. What happen kalau dia melebihi? Okay. Kalau dia melebihi ni, then we need to add extra pile. Cerucuk tambahan, additional pile. We have to add additional pile di sini. Okay. Kita perlu tambahkan satu lagi pile di sini. Somewhere di sini kena tambah satu lagi pile. Okay. Ada kaedah dia nak tentukan di mana kedudukan paling sesuai. Supaya bila kita tambah satu pile ni, bilangan cerucuk ni daripada 4 menjadi 5. Okay. From 4, asalnya 4 pile group fail sebab P4 greater than 425, maka one solution is by adding one more pile. Ada kaedah untuk menentukan location. Tapi yalah, somewhere dalam pile cap ni kita kena tambahkan satu lagi pile. So dari 4 menjadi 5. So bila N bagi N ni jadi 5, maka contribution daripada daya paksa ni mengecil very much. Banyaklah. Pengecilan dia very significant. Macam tadi kita dapat loading dia berapa tadi? 1400. Okay. Times 1.05. Bahagi dengan 425. Kita dapat lebih kurang 3.5 pile. 3.5. Now the same thing kalau saya gantikan ni. Okay. Saya gantikan ni dengan 5. Okay, bukan 4 tapi 5 cerucuk. Saya akan dapat daya. Okay, daya yang ditanggung ni 1400. 1400 times 1.05 bahagi 5, 291. Tadi kita dapat 140 darab 1.05 bahagi 5, bagi 4, okay, yang asalnya lah. Nilai yang asal ikut equation sini. The original equation. Nilai ni adalah 1400 times 1.05 bahagi 4. 367. 367.5 kilonewton setiap cerucuk. Mana contribution yang ini ialah 367.5 contribution ataupun akibat daya paksi ni, yang ini sahaja 300 lebih. Yang ini 2 ni tak besar. Yang paling besar daripada sini. Okay. Kalau saya tukar ni menjadi 5, jadi 5 pile, 5 cerucuk dengan menambahkan 4 jadi 5. So kalaulah saya tambah ni, saya gantikan dengan 5, maka dia punya loading sekarang ni pada setiap cerucuk 1400 times 1.05 bahagi 5, 294 kilonewton. So reduction daripada 300 something, 360 turun kepada 294 sahaja. Kita reducekan the load yang diagihkan kepada semua cerucuk dengan menambahkan satu bilangan sini. So bila 4 jadi 5, 367 ni jadi 294 sahaja. A lot of reduction tu, berapa persen tu?
367.5 tolak 294 bahagi dengan 367 times 100. 20% reduction. Mana pointer saya? 20%. Pengurangan sebanyak 20% dengan menambahkan 4 jadi 5. Saya reduce the loading pada setiap cerucuk sebanyak 20%. Itu advantage dia. Tapi of course lah, ini satu kaedah yang kita gunakan sekiranya gagal. Kalau yang ini, then we have to do something. What do we need to do? Ialah kita menambahkan file. Bila kita add this file, maka komponen axial force ni is reduced by as much as 20%. 20% reduction. Kalau N dia ialah axial force dia reduced by 20%. And then kita check balik. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 ni dibandingkan balik dengan 425 ni dan kita tengok kalau dah less than 425, okay. Maknanya tambah satu file dah mencukupi. Biasanya tambah satu file dah cukup lah. Tak payah tambah sampai 2. Okay. Itu file eccentricity. Kalau file failure, masa driving, file driving. Dia drive number 1, okay. Drive number 2, file number 2, okay. Drive file number 3 pun dah okay. Tengah drive file number 4, patah. P4 patah during driving. Masa hentak tu patah. Apa kita nak buat? Okay. Kena ganti. Satu fail mungkin kena ganti bukan satu. Kena ganti 2. Adalah kaedah-kaedah dia. Banyak problem-problem filing. Ya. Tapi tak apalah. Dalam teks kita hanya tumpuan sehingga equation ni at one level sajalah. Okay. Axial force komponen daya paksi plus minus satu moment komponen. Dah cukup. Yang ini yang dirujuk dalam nota. Tapi be aware that sebenarnya equation ni can be expanded sehingga full di mana moment berlaku dalam kedua-dua arah, which is very very common to have bending moment in two direction due to eccentricity-nya. Akibat kesepian, maka equation yang ini sebenarnya kita kena kembangkan satu lagi sehingga kita ada mengambil kira moment terhadap X, mengambil kira moment terhadap Y, dapatkan daya paksi yang paling besar bandingkan dengan pile capacity. Kalau less than, okay. Kalau greater than, fail. Kalau fail, tambah pile. Bila tambah pile, bilangan sini, komponen daya paksi ni is reduced by as much as 20%. Itu kaedah-kaedah yang digunakan di tapak, ya, di site. Okay, ada lagi apa-apa soalan? Question time? Sebelum kita wrap up tajuk foundation. Shallow foundation, anybody? Nak tanya apa-apa? Tapi kita punya revision kita masih ada Monday next week kan? Okay. So Monday tu kita boleh reservekan kelas tu sebagai even Tuesday petang tu pun boleh, masih lagi kita boleh bincang pasal test, sebab test tu Tuesday malam. Ya. Ada apa-apa soalan? Anybody? Okay, Syami? Yang untuk combine putting tu kan dia ada effective depth dx dy kan. Okay, AS required. Effective depth yang combine footing tu Combine kan footing dia ada depth. Ya. Dia ada dx dengan dy kan. Okay, dia ada dua. So dx dengan dy. Dalam exam pakai d average je senang kan. Kalau untuk mengelakkan kekeliruan, tulislah sikit kat situ. Sir, saya nak elakkan kekeliruan. Nanti saya confuse. Okay. Kata, mana saya menggunakan D purata. D average. Tak kira lah in the X direction pun saya guna satu D.
In the y direction pun saya guna longitudinal dengan transverse saya gunakan satu je. Yang mana D ni adalah D purata, average. Okay. Okay. Lepas tu sir, kalau tengok buku textbook, buku surat Ha. 349 tu, Okay. yang traverse reinforcement bottom tu, yang 2.7 meter punya length tu dia dapat dari mana? Sebab yang tu saya tak dapat lagi. Cover dia berapa dia guna? Cover? Cover Tak. Nah, dia punya diagram. Diagram. Oh. Buku surat 349. Okay, yang tu kita kena saya share yang ini lah. Saya share pada nota ni. Okay. Buku teks. Untuk combine footing Combine footing. Okay, combine footing. Sekejap. Yang ini apa? Oh, ni truss. Strap footing. Okay, design of combine footing. Semua nampak ni? Nampak. Nampak yang nota ni Nampak. Transverse reinforcement Bawah sikit. Bawah sikit pada ni. Dekat transverse reinforcement yang bottom. Oh, yang bawah sini. AS required ni. Alamak, tapi dia tak tunjuk gambar. Oh, macam mana dapat moment 158 ni? Bukan. Dekat dalam buku teks, buku surat 349 ni yang traverse reinforcement bottom ni, dia ada satu gambar. Saya nak tahu length yang 2.7, 1.2, 1.2 ni dia dapat dari mana? 2.7, 1. Oh, mana 2.7 tu lebar foundation dia. Kalau untuk bottom kita ambil dia punya length dia tu lebar dia. Ini untuk transverse kan? Transverse reinforcement kan? Okay, kalau transverse reinforcement bermakna kita melihat kepada arah melintang. Okay, arah melintang. Bermakna kalau tak silap saya dia punya size combined footing ni is, oh ni mungkin ada dekat sini. Ni? Yang ini ke? Rajah ni? Ya, betul. So rajah ni ialah rajah yang kita tengok dalam arah melintang. Dimension sebenar, the total dimension yang dicadangkan ialah mana sini? Ni. Okay, dimension dia area 16.2, area required 14. Ni B times H ni 2.7 ni lebar. Bermakna kalau saya tengok ni sebagai arah dia macam ni, okay, ini foundation dia, maka yang ini yang 2.7 ni is in this direction. Dimension yang lebar ni 2.7 transverse. Longitudinal 6 meter, arah memanjang 6 meter, arah melintang 2.7. Jadi untuk nak dapatkan reinforcement in this direction dalam arah melintang, okay, reinforcement yang ini in this direction, okay, all the reinforcement yang melintang ni, maka itu yang dia hasilkan rajah yang itu, melihat kepada transverse ini longitudinal, melihat kepada rajah ni. Okay. So looking at this diagram ni bermakna dalam arah melintang 2.7 untuk nak dapatkan sebenarnya nak dapatkan yang ni. Okay. Ini ada pula. Okay. Nak dapatkan reinforcement ni. Yang ini, reinforcement yang ini.
Oh, yang 1.2 ni macam mana dapat? Okay. Total dia 2.7 kan? 2.7 kan? 2.7 tolak 0.3 dapat 2.4. Betul? Betul. 2.7 tolak 0.3 dapat 2.4. 2.4 bahagi 2. So kita ada 1.2. 1.2. Sehingga kalau kita jumlahkan dapat balik 2.7. So total 2.7 minus 0.3 dapat 2.4 bahagi 2 1.2 1.2. Okay. So nilai ni datang daripada 2.7 minus 0.3. 0.3 ni ialah lebar column width. Yang ini bagi 2. Total dia bagi 2. Okay, baik. Dapat 1.2. And daripada situ critical moment masih lagi di sini. Okay. Tegasan dah ada nilai tegasan sini. Boleh kita calculate berapa nilai M di sini. Dan bila dah ada nilai M tu maka dah ada nilai M, maka 158 ni lah yang digunakan untuk reinforcement. Okay. Rajah seterusnya kita ada reinforcement. Okay. Transverse reinforcement 158 tadi. Okay. Dan required ni masih lebih rendah daripada AS minima. Okay. AS minima adalah 0.0013 kan? DD. Betul. So dia masih rendah daripada rendah lagi daripada nilai AS minima, maka AS minima hanya kontrol. Okay. AS minima hanya kontrol. Okay, sir, satu soalan lagi. Okay, satu lagi apa dia? Dekat combine footing yang ni juga, tapi yang shear. Okay, combine footing, page berapa tu? Page 350. 350. Shear, bahagian shear. Semakan untuk apa? Shear. Bahagian shear. Okay, sekejap. Ini. Okay. Okay. Dekat dalam buku ni, dia ada buat macam triangle tau. Dekat sini dia tak ambil center kan? Memang tak payah ambil center. Bermakna bermakna kalau tak silap sini tapi masa ni masa ada kelas, tak ada kelas. Kita dah ni apa? PKP dah kan. Okay. So shear ni sebenarnya ambil pada column face sahaja. Benda daripada column face. Contohnya lah contohnya kita punya, saya share baru. Okay. Ada berapa masa lagi? 4 minit. Okay. Cukup lah. Okay. Kita punya column, Okay, column kita sampai di sini. Kemudian kita ada footing, combine footing. Dan satu lagi tiang kat sini. Okay. So yang ini kita punya column. Yang ni ke sini. Okay. Ikut pada example kan. So ikut pada yang ini, ikut pada sini, kita punya line tepi ni, kita ikut pada line tepi ni dah cukup. Tak payah ikut pada center. So this is our line tepi, column face tu. So shear diagram ni, shear force diagram dan juga bending moment diagram memadai sehingga tepi tiang saja. Tak perlu center column. Okay. We don't need sampai to the center of the column. Memadai sehingga column face sahaja. Hingga sini saja. Kemudian yang sini start baru ke sini. Tak payah refer to the center of the column. Tak payah. Refer to the face of the column dah cukup. Bending moment diagram pun sama. Bending moment diagram. This is our baseline diagram. So whatever value yang kita gunakan untuk reka bentuk is based on not the center of the column, sebaliknya pada permukaan tiang at the column face.
Jadi contohnya bending moment diagram kita yang ini, kita dapat bending moment diagram dia sama di sini and then sini. So we don't need to evaluate sampai ke center of the column untuk shear force ataupun bending moment diagram. Memadai kita refer hanya kepada permukaan tiang sahaja, tak perlu sampai center column. Sebab lagipun pengiraan untuk rechain ni, pengiraan untuk rechain diambil daripada 1.0D from the column face, bukan center column. 1.0D. Sama ada tiang A ataupun tiang B lah, tapi dikira daripada permukaan tiang. 1.0D daripada column face, 1.0D from the face of the column, not from the center of the column. So there is no point kalau kita nak calculate daya rechain ni sehingga center, tak payah. Memadai daya rechain sehingga permukaan tiang kiri kanan, begitu juga bending moment kiri kanan dia stop pada permukaan column ataupun at the column face. Itu dianggap sebagai moment maksimum antara dua ni, dianggap sebagai satu nilai ni dianggap sebagai maximum moment yang berlaku di bawah tiang A contohnya. So tiang A pilih salah satu ni, itulah maksimum dia. Perlu kita calculate sehingga kepada tengah-tengah ni. Tak perlu sampai the center of the column. Okay Syamil? Okay. Alright. Ada lagi soalan siapa-siapa? Mazlan? Iskandar? Ifa? Siapa lagi? Izatul? Saya tengok nama je dah depan ni. Banyak nama ni. Amira? Anik? Yap? Akmal? Semua tak ada soalan? Setakat ni tak ada sir. Mazlan ada? Oh, okay. Alright. Lagipun kita dah less than 1 minute je. Okay, so tomorrow kita akan start on